Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li kita sekali lagi bersama-sama pada pagi ini, pada pagi 1 Ramadan, bersama-sama dalam siri kuliah Subuh An-Nadi, bagaimana yang biasa kita lakukan pada setiap bulan. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan bersama dengan Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dalam kuliah yang akan membawakan tafsir ayat-ayat siam, ayat yang berkenaan dengan puasa. Jadi mohon berkatan Allah SWT kita berfatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Saya melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Fadil Syekh Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman untuk menyampaikan kuliah beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى رسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ولمن سار على نهجه واستنى بهديه وسنته إلى يوم الوفاء وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا يسر لنا ولا تعسر وأتمم لنا بالخير. Pertama-tamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan inayah daripada Allah juga dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan, dan tahniah kepada semua kerana berjaya untuk bersama-sama dan juga sekali lagi direzekikan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih kepada pemudah acara Abang Azam, seterusnya yang saya kasihi, hormati dan sentiasa sahaja kita merujuk kepada mereka ini sebagai guru-guru kita, Al-Fadil Ustazuna Al-Fadil, murabi kita Ustaz Ismail Cikgu, seterusnya Cikgu Hashimah, Ustaz Bakru kalau ada, saya pun tak perasan, tak siapa-siapalah guru-guru yang ada, ustazah, guru-guru yang ada, pendidik-pendidik kita semua. Semoga dengan kerahmatan yang diperolehi daripada bulan Ramadan ini dapat menjadikan kita lebih baik daripada hari ke hari, dan insya-Allah meningkat keimanan dan ketakwaan. Saya harapkan perjalanannya lancar, sebab nampak tadi masa awal-awal tadi macam ada lagging sikit. Okey ke Abang Azam setakat ni? Sekarang okey lah, tadi macam ada sangkut-sangkut sikit. Okey. Baik. Saya cuba untuk share, takut pasal share kot ke dia sangkut. Saya cuba dulu. Kalau
Baik. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membincangkan perkara berkaitan dengan tafsir ayat-ayat puasa dan sebagaimana yang kita maklumi setiap kali tiba bulan Ramadan Al-Mubarak kita akan membincangkan ataupun tidak akan terlepas daripada membincangkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah bermula daripada ayat 183 sampailah akhirnya ayat 167 183 sampai 187. Kita tengoklah setakat mana yang kita boleh tadabbur dan ambil pengajaran daripada ayatnya. InsyaAllah nabda bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini merupakan satu ayat yang sangat jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tentang kefarduan puasa yang merujuk kepada tarikhnya ataupun kalau kita tengok sejarahnya adalah pada tahun kedua Hijrah. Namun begitu sebelum daripada itu kita melihat kepada struktur ayat ini, dia ada yang pertama sekali an-nida lil mu'minin, panggilan kepada orang beriman. So kita nak faham terlebih dahulu orang beriman ni macam mana. Kemudian ada arahan al-amru bi ta'atillah atau al-amru untuk ada arahan untuk kita melaksanakan satu ketaatan ataupun al-amru bi fardin min faraidillah, bi faraidillah, satu arahan untuk kita melaksanakan tuntutan kewajipan kepada Allah. Kemudian ada aspek historik iaitu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan yang terakhir bahagian daripada ayat ini adalah la'allakum tattaqun, iaitu matlamat dan objektif daripada pensyariatan ibadah puasa. Nampak gayanya ayat ni je lekut kita sembang ataupun kita bincang pada pagi yang berbahagia ini. Pertama sekali apabila kita melihat kepada, saya terus kepada struktur ayat yang pertama. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kata Al-Imam At-Tabari, maksud ayat ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan kedua-duanya dan mengikrar keimanan kepada keduanya. Maksudnya orang yang beriman ini adalah memang sungguh-sungguh membenarkan Allah dan mengikrarkan keimanan kepada Allah. Kalau kita tengok tafsiran Imam Tabari ini, mungkin akan ada orang yang kata, takkan dua ni saja dah kira beriman. Dari aspek asas iman, yes, betul. Dua ni memang kita panggil membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni membenarkan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang layak, hanya senya Tuhan yang layak dan berhak disembah, dan Rasul itu adalah penyuruhnya ataupun pesuruhnya. Maknanya kedua-dua ini, kedua-dua konsep ilahiyat dengan konsep nubuat kita terima. Okey, apabila kita terima, maka itu sudah dianggap sebagai beriman. Manakala Al-Imam Ibn Katsir pula menafsirkan dengan mengatakan firman Allah Ta'ala ini ditujukan kepada orang yang beriman daripada umat manusia, dan ini merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi dia merangkumkan maksud iman itu. Jadi iman dengan puasa ni memang sangat terkait, kerana tidak mungkin orang yang beriman itu akan meninggalkan ibadah puasa. Sebab ibadah puasa ni sebagaimana semalam pun telah Fadilatul Syekh
Ustaz Ismail kita telah pun menerangkan secara panjang lebar bagaimana Al-Imam Al-Ghazali menggarap masalah-masalah ataupun perkara-perkara perbincangan yang berkaitan dengan puasa. Maka kita tengok iman dengan puasa ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah kata apa? Allah kata kullu amali ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku akan mengganjarinya. Kalau kita tengok semua amalan memang Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang akan mengganjari. Tetapi kenapa puasa ini disebut secara spesifik, disebut secara khusus? Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan tentang kedudukan puasa itu yang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ibn Hajar, dalam banyak-banyak amalan tidak ada amalan yang boleh yang terkecuali daripada riak. Maksudnya amalan yang tidak akan dimasuki oleh elemen riak adalah puasa. Sebab tu dia tulus, dia memang betul-betul menjernihkan dan juga memurnikan maksud iman. Sebab tak mungkin orang riak puasa. Pagi ni boleh tahan lagi lah sebab tadi sahur. Cuba tengah hari geram, nak riak. Dengan sekarang ni panas bukan mainnya, ni disebabkan oleh electromagnetic storm kan, macam-macam lah. Jadi subhanallah, begitu hebatnya ibadah puasa ni. Allah Subhanahu Wa Taala design, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ataupun hadiahkan kepada umat manusia. Dan juga Allah mengatakan bahawasanya dia sendiri akan mengganjari. Sebab puasa ni hanya diketahui oleh Allah Ta'ala dan diri orang yang berpuasa itu sahaja. Dan diri orang puasa itu sahaja yang tahu. Maknanya tak ada orang lain yang tahu. Ini benar-benar memurnikan maksud keimanan. Maka kaitan iman dengan puasa ni sangat dekat. Iman dari sudut bahasa artinya percaya ataupun membenarkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Kamu sekali-kali tak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang yang benar. Ini merupakan bicara anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Bila mana tatkala mereka memujuk Nabi Allah Yaqub, dia pun nak pujuk Nabi Yaqub nak bawa Yusuf pergi main. Sebenarnya mereka ada makar yang telah mereka rencanakan sebelum itu. Tetapi menggunakan hujah, wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Ini adalah perkataan daripada anak. Kalau dituturkan kepada bapa, maknanya memang boleh mengguris hatilah. Ini maksudnya perkataan-perkataan yang kita kata perkataan yang sangat pedih dan berat. Seolah-olah ayah kalau kami cakap pun ayah takkan percaya. Maksudnya iman dari sudut bahasa artinya memang kita percaya, maknanya membenarkan sesuatu dan memberi kepercayaan kepada sesuatu. Macam anak kita nak keluar rumah, kita kata kamu boleh keluar rumah, maknanya tak apalah, ayah percaya dah dekat saya. Maksudnya bila kita memberikan kepercayaan itu, kita serahkan segala-galanya. Maknanya kita serah. So bila mana percaya, selepas percaya datangnya kita punya penyerahan diri. Serah diri kepada apa yang akan berlaku disebabkan oleh kita percaya tu. So ini adalah berkaitan dengan iman, dia terkait dengan Islam. Makna Islam adalah istislam, kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dari sudut bahasa. Nabi SAW menjelaskan makna iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar, yang baik ataupun yang buruk. Maka ini adalah 6 pilar, 6 rukun ataupun 6 aspek keimanan yang mana Nabi SAW menjelaskan secara detail. Iman itu dia punya bukan implikasi, dia punya intipati dia apa? 6 benda ni lah. Kalau kita cakap kita beriman dengan 6 benda ni. Baik. Nah, tapi kita jangan menganggap bahawasanya iman itu sekadar percaya je dalam hati. Kata Imam Syafi'i, ini mengelakkan daripada kita mengatakan bahawasanya aku mungkin tak buat benda yang korang buat, tapi dalam hati aku masih ada iman.
Dalam hati aku beriman. Maknanya orang beriman ni sudah tentu dia akan jelas dari sudut perbuatannya dan juga dia punya tindakan. Wa kana al-ijma'u min as-sahabati wat-tabi'in wa man ba'dahum mimman adraknahum anna al-imana qaulun wa amalun wa niyatun la yujzi'u wahidun min ath-thalathati bil akhar. Menjadi ijma' para sahabat dengan para tabi'in, iman tu mesti perkataan, perbuatan dan niat, yakni perbuatan hati. Jangan dikurangi salah satu pun daripada tiga hal ni. Maknanya tiga-tiga ni kena jalan serentak. Dia tak boleh salah satu. Okey, ini nasihat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, kita pergi kepada struktur yang kedua. Struktur yang kedua ni adalah satu benda yang kita kadang-kadang jarang sekali kita bicarakan ataupun jarang sekali kita bincangkan secara detail. Cuma dalam kesempatan ini saya cuba nak menarik perhatian kita semua, terutama diri saya sendiri, untuk kita melihat dari sudut historical aspek daripada ibadah puasa. Allah Subhanahu Wa Taala address kita. Bila Allah Taala address kita, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum nak pergi kepada kutiba alaikumusiyam, saya pergi kepada kutiba alaikumusiyam dulu. Terlupa nak paste ayat tu tadi. Pertama sekali Allah Taala kata kutiba, difardukan ke atas kamu puasa. Okey, fardu puasa ni macam mana? Bila mana Allah address kita dengan solat, dengan zakat, dengan haji, Allah memberikan satu pandangan. Semalam kita dapat satu insight, satu ilmu yang sangat baik daripada Fadilatul Syekh Syekhana wa Murabbina Ustaz Ismail semalam. Ustaz Ismail kata maknanya dalam setiap ibadat tu maqasid dia berbeza. Maqasid solat berbeza, maqasid zakat berbeza, maqasid puasa berbeza, maqasid haji berbeza. Dan juga bila mana Allah menyuruh kita pun dalam konotasi yang berbeza, ayat yang berbeza juga. Kalau solat Allah Ta'ala suruh aqimus salah, kalau zakat atuz zakah. Aqimu, dirikan, sebab solat itu perlu didirikan. Dia tiang, dia adalah aqmidah, dia adalah tiang-tiang agama. Maknanya siapa yang meruntuhkan, sebab tiang perlu didirikan, solat itu didirikan. Qiyamus salah, maknanya iqamatus salah, kena berdiri. Rukun pertama pun berdiri, kan? Jadi kita sebut tentang zakat. Zakat diberikan, dikeluarkan lalu diberikan. Haji pula sempurnakan haji. Datang puasa Allah guna fi'il madhi pula tu. Kutiba alaikumusiyam. Telah tertulis, kalau kita terjemah secara literal, telah tertulis ke atasmu puasa. So kita melihat ini adalah perkara yang cukup menarik. Apabila kita melihat sistem, kalau sesuatu itu ditulis, maka ia sudah tentu lebih baik daripada sesuatu yang diungkapkan ataupun diucapkan. Benda yang ditulis ni maknanya seolah-olah dah jadi macam satu enactment, satu undang-undang, satu benda yang telah pasti, ada black and white dia, ada hitam putihnya. Sebab tu dalam kaedah dia, kaedah yang mungkin saya boleh rumuskan adalah al-maktub khairum minal mantuq. Benda yang ditulis itu lebih baik daripada benda yang kita ungkapkan, sekadar ucap saja. Kalau bos kata, bukan aku arah kamu buat ke? Betul bos, tapi bos tak bagi hitam putih, saya susah jugalah. Macam mana saya nak buktikan bahawasanya itu adalah arahan daripada bos? Mungkin selepas. Jadi masalah benda bila bercakap saja tidak ada dokumentasi. Jadi apabila sesuatu itu didokumentasi, seolah-olah benda tu seolah telah tertancap kemas, sudah termaktub. Memang wajib, memang tak ada dispute lagi. Tak boleh lagi kita nak kata bukan ada khilaf, tak ada. Memang benda kalau dah tulis, contoh saman. Kalau kita kena saman dekat jalan raya, saman yang laju tu kan, ataupun saman kamera dah flash, kita tunggu, surat tak sampai. Tapi kalaulah kita ditahan polis dekat depan, polis tu pun ni minta lesen semua sekali, betul dia keluarkan surat. Surat tu confirm, memang itu adalah saman yang confirm. Jadi ini cara Allah address kita supaya kita faham bahawasanya benda ini bukan sesuatu yang bersifat baru, tetapi ia bersifat turun-temurun daripada sejarahnya, kama kutiba alal ladzina min qabli, sebagaimana diwajibkan atas generasi sebelum kamu. Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menjelaskan, tafsir Ruhul Ma'ani, yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kamu adalah
para nabi sejak daripada zaman Adam alaihi salam sampai sekarang. Sebagaimana keumuman yang ditunjukkan dengan adanya isim mausul, menurut isim mausul tu alal ladina, mereka tu. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksudkan dekat sini adalah ahlul kitab. Menurut Al-Hasan As-Suddi dan Asy-Sya'bi, yang dimaksudkan di sini adalah kaum Nasrani. Baik, macam mana diwajibkan ni? Okey. Serupa ke ibadah puasa kita dengan ibadah puasa mereka? Saya nak pecahkan kepada perbahasan ini untuk mudah kita faham. Syariat puasa terdahulu ada perbezaan. Dari sudut awal-awal tu, dari sudut awal-awal, sebagaimana awal-awal Islam, sebelum daripada Nabi SAW diberi kefarduan puasa, Nabi berpuasa 3 hari setiap bulan kat sini ni. Right? Sorry. Nabi puasa 3 hari setiap bulan dan juga hari Ashura. Jadi itu konsisten Nabi buat. Tetapi dalam syariat terdahulu, dalam syariat Musa alaihi salam ataupun dalam syariat yang terdahulu, masalah puasa ni, ada seorang sahabat Nabi pernah datang, nama Sirman ke apa, Sirmak ataupun Sirman, tak ingat saya. Sahabat Nabi SAW ni datang jumpa, dia kata, aku ada problem ya Rasulullah, sebab semalam aku puasa dah sampai malam, puasa juga sampai malam, sama dari sudut aspek pelaksanaannya, tetapi aku tak sempat makan, lalu selepas solat Isyak aku tertidur. Okey, dalam syariat terdahulu, siapa yang tidur lepas Isyak, dia dah tak boleh makan, dia dah tak boleh minum dan dia tak boleh berjimak dengan isteri. Sehinggalah keesokan harinya. Maknanya kalau dia nak buat semua tu, dia kena buat dulu, dia kena makan, dia kena minum, dia kena bersama dengan isteri baru boleh tidur. Kalau lepas Isyak dia terus tidur, maknanya dia kena sambung puasa. Kalau dia puasa sebelumnya, dia tak buat apa-apa lagi, tak makan lagi, lepas solat Isyak dia tidur, maksudnya itu adalah tandanya dia kena berpuasa terus. Ini syariat terdahulu. Okey. Dalam syariat kaum Nasrani, inilah yang disebutkan persamaan dari aspek kaedah puasa. Ada kata kaedah sama, pagi sampai malam, fajar sampai maghrib. Ada kata kewajipannya sama, 30 hari sebagaimana yang diubah oleh ahlul kitab. Mereka mengubah, kaum Yahudi mengubah. Sebab apa? Sebab asalnya difardukan 30 hari, mereka tambah 10 hari sebab 10 hari dibebaskan daripada cerita Yom Kippur dan seumpamanya. Kemudian tambah lagi 10 hari sebab nak menunjukkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So puasa jadi 50, daripada 30 jadi 50. Jadi ini perbincangan para ulama untuk menyatakan macam mana umat terdahulu berpuasa. Kemudian tadi kita dah sebut 3 hari setiap bulan dan hari Ashura. Puasa Nabi Daud AS, puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari, yang datang dalam syariat Nabi Muhammad SAW, kita kata itu adalah sunat. Maknanya syariat Nabi Muhammad SAW memadamkan syariat-syariat yang sebelumnya, maka yang terpakai sehinggalah akhir kiamat ataupun sehinggalah hari kiamat adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga puasa yang disebutkan sebagai puasa Maryam alaihassalam, di mana ayat itu bermula fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashar ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Fakuli washrabi wa qarri aina, makan, minum dan sejukkanlah matamu wahai Maryam. Fa imma tarayinna minal bashari ahad, kalau kamu tengok mana-mana orang sampai, kamu nampak mana-mana orang yang datang, faquli, katakan inni nazartu lirrahmani sawma, aku bernazar untuk berpuasa, falan ukallimal yawma insiya, aku tidak akan bercakap dengan sesiapa pun pada hari ini. Maka dalam syariat terdahulu, puasa itu termasuk, bukannya tak boleh makan dan tak boleh minum, tak boleh cakap sekalipun. Itu dia. Jadi ini perbincangan, So kita dah faham historical value ataupun historical aspect daripada puasa. Cantik untuk kita tekuni supaya kita nampak lebih menarik perkara ni. Kata guru kami Syekh Dr. Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syanqiti hafizahullah, dia kata apabila kita mengetahui tentang sesuatu dalam urusan agama dengan lebih mendalam, maka
kita akan lebih rasa seronok melaksanakan ibadat tu sebab kita tahu. Okay, dia punya feel tu lain macam sikit. Alright. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh lah, yang feel lain macam tu saya sebut. Okey, la'allakum tattaqun, supaya kamu semua ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata la'alla di dalam Al-Quran, la'alla ini kita dah sampai kepada penghujung. Daripada tadi kita lihat struktur ayat tu sangat cantik. Allah rangkumkan dalam satu ayat. Pertama sekali Allah panggil kita sebagai orang yang beriman. Satu nida'ut tashrif, satu panggilan yang memuliakan kita sebagai orang yang beriman. Allah panggil kita dengan nama yang paling cantik, nama yang paling indah. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang percaya. Nombor dua, Allah datangkan, addresskan pula, bagi pula satu arahan dalam bentuk yang sangat unik untuk kita memahami bahawasanya ibadah puasa ini sesuatu yang tidak boleh dianggap perkara yang boleh buat main-main. Kerana ia adalah kewajipan yang telah ditetapkan seolah-olah tertulis, telah di-enactmentkan, telah diundang-undangkan oleh Allah SWT kepada kita. Kemudian dia bawa pula, dia tarik pula perhatian kita, ayat itu kepada historical aspect. Tarik pula kepada history. Dan lepas daripada itu, pergi pula kepada future. We back to the future, la'allakum tattaqun. Apa yang kita nak daripada puasa? Bukan kita yang nak. Bukan kita yang nak. Kita nak tengok apa maksud la'alla dengan kat sini ni. La'allakum tattaqun, supaya kamu wahai orang yang beriman, back to the mukmin yang Allah Ta'ala address kita, yang Allah panggil kita tadi, yang Allah nidak kita tadi, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dalam Al-Quran, la'alla ni, kalimat la'alla, apa nama Ustaz Bakru, ada Ustaz Bakru? Apa maksud daripada kalimah la'alla ni? Isim apa? Kan? Kata la'alla dalam Al-Quran memiliki beberapa makna. Okey, antaranya adalah makna ta'lil dan ada satu lagi disebut taraji. Okey, ini bukan ni bahasa Hindustan ni, Arab. Ta'lil dengan taraji. Okey, apa maksud ta'lil? Ta'lil ni alasan, reason. Okey, reason. Satu reason. Boleh pakai dua-dua ni sebenarnya supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa tu, reason kepada puasa tu adalah kamu takwa. Okey, itu reason. Tetapi satu lagi bermaksud harapan. At-taraji 'inda al-mukhatab, maknanya harapan kita kepada pihak yang kita sedang berbicara di hadapannya. Maka sekarang ni Allah sedang berbicara di hadapan kita, hamba-hamba dia. Jadi dengan makna ta'lil, kita faham bahawasanya alasan diwajibkan puasa supaya dapat takwa kepada Allah. Dengan kefahaman menerusi teknik ataupun kaedah taraji, kita dapat faham orang yang berpuasa mengharap sangat-sangat. Kita yang mengharap. Kat sini, pertama sekali kita yang mengharap agar dengan perantaraan puasa itu, dia dapat jadi orang yang bertakwa. Ini kefahaman yang pertama. Kefahaman yang kedua adalah siapakah yang mengharap itu? Kita ke siapa? Kefahaman yang kedua adalah apabila kita nampak ayat itu ditujukan kepada orang beriman, yang mengharap itu adalah Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita gagalkan ketakwaan yang menjadi matlamat puasa, puasa bukan matlamat. Puasa bukan matlamat. Puasa adalah proses. Puasa adalah sistem yang akan menjadikan kita itu takwa. Proses. Kalau kita buat kuih bahulu, ni dah masuk bulan puasa, dah masuk juga aktiviti-aktiviti untuk menjana pendapatan hari raya, tu masing-masing tak ada masalah. Kan? Macam mana proses nak buat kuih bahulu? Mesti ada mulanya. Mula kena masuk apa, second kena buat apa. Kalau silap buat, dia mungkin tak jadi bahulu, dia akan jadi kek. Kalau silap lagi buat, dia mungkin jadi pancake. Kalau silap lagi buat, dia mungkin jadi bengkak. Tak tahu. Jadi apa? Wallahualam. Yang penting proses. Mesti ikut that proses. Ramadan adalah proses. Matlamatnya yang kita nak capai itu adalah takwa. Sebab itu ending, mungkin ada orang menjadi hamba Ramadan sebab dia mungkin baik pada bulan Ramadan, bulan lain dia lebih kurang. Sebab tu dikatakan bagaimana
banyaklah antaranya Imam Ibn Qudamah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan sebagainya mengatakan bahawasanya kalau orang itu hanya baik pada bulan Ramadan dan tidak baik, maka bulan lain dia tak baik, maka itu bukanlah ketakwaan yang lengkap. Dia mencalar dan juga dia telah menipu dalam takwanya. Oh, bahaya. Ya? Baik, kata apa maksud takwa? Takwa semalam kita pun dah bincang, Syekhuna dah sebut, Ustaz Ismail dah sebut, takwa dari sudut perbincangan antara Ubay bin Ka'ab dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Namun secara istilah definisi yang mungkin agak baik, yang diungkapkan oleh Talq bin Habib Al-Anazi. Dia kata apa? Al-amalu bi ta'atillahi ala nurin minallah raja'a thawabillahi wa tarki ma'asillah ala nurin minallah makhafata azabillah. Takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan cahaya Allah, yakni dengan dalil-dalil. Mengharapkan keampunan Allah, meninggalkan maksiat juga dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Raja'a thawab, bukan thawab ni bukan keampunan. Thawab ni adalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggalkan maksiat dengan cahaya Allah juga dengan dalil makhafata azabillah, kerana takutkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah definisi takwa. Kalau kita tengok kepada definisi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu juga pun lebih kurang sama konotasinya, al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahil, iaitu kita al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, amal bil tanzil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, wal isti'dad li yaumir rahil, dan bersedia untuk hari akan kita kembali berangkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat, guru-guru, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah taala, saya kira setakat ini perkongsian saya. Semalam Ustaz Ismail pun berhenti pukul 8, saya ni terlajak sikit, mana boleh lawan Tok Guru, lawan Tok K tak boleh. Jadi saya ikut sunnah Ustaz Ismail, saya berhentilah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala, An-Nisa mesti expert bab ni, bab apa Ustaz? Ustaz Bakru, la'alla dan saudara maranya. La'alla wa akhawatuha. Masya Allah, ni soalan sport SPM tahun ni ke? Wallahu a'lam Ustaz. Jadi saya akhiri dulu. Wa billahi taufiq wal hidayah, wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Ustaz Husni atas penyampaian kuliah yang cukup padat, walaupun hanya satu ayat yang dikupas, tapi saya rasa dapat banyak tafsiran dan juga kupasan daripada ayat tersebut. Jadi seterusnya saya membukalah sesi ini untuk soal jawab sekiranya ada. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Cikgu. Okey, saya nak cikgu nak bertanya dari segi amalan-amalan dalam bulan puasa lah, bulan Ramadan ni kan, walaupun dah banyak dengar Ustaz kan macam-macam lah. Jadi kalau saya nak mungkin dapatkan daripada panduan daripada Ustaz sendiri. Yang satu lagi soalan saya adalah dari segi amalan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ni. Jadi ada yang macam saya sendiri, saya mungkin dah baca sampai juz tertentu, dan dia juga mungkin buat tadarus dan sebagainya. Jadi pada amalan yang terbaik lah Ustaz ya, adakah kita, sebab saya ada yang kata nak kita dalam satu bulan tu kita kalau boleh kita nak khatam satu Al-Quran daripada juz 1 sampai ke 30 lah. Jadi mohon pandangan Ustaz dari segi amalan terbaik dalam bulan Ramadan. Okay. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Cikgu. Ini mungkin dari sudut pemerhatian saya lah. Sebab mungkin Ustaz Ismail boleh betulkan kalau saya tersalah ungkap ataupun tersalah faham ataupun sebagainya.
Sebab apabila kita mempunyai kecenderungan selama ini untuk memahami bahawasanya amalan terbaik itu adalah yang paling afdal menurut apa yang datang daripada ialah daripada nas. Itu asasnya. Memang betul. Amalan terbaik paling afdal adalah sebagaimana yang datang daripada nas, sama ada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Itu asas paling utama. Kalau Al-Quran kita kata pada bulan Ramadan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Kemudian kita melihat pula Nabi SAW dengan Al-Quran. Kana Jibril alaihi salam datang bertemu yulqi Nabi SAW fi Ramadan wa yatadaras. Maknanya dia bertadarus. Maknanya Nabi baca, Jibril dengar. Dan pada tahun terakhir Nabi didatangi Jibril 2 kali sebelum pada tahun kewafatan Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawasanya Al-Quran mempunyai satu kedudukan yang istimewa dalam Ramadan dan aktiviti apa juga. Okey, kat situ kita tengok aktiviti yang paling utama sekali adalah bacalah kan. Okey, baca Quran. Ni saya nak bawa kita kepada macam mana kita nak struktur kita punya pemikiran supaya kita meletakkan afdaliyah ataupun keafdalan ataupun keutamaan kena pada tempat. Okey, supaya kita dapat afdal tu dekat mana-mana sahaja ataupun pada apa jua keadaan dan situasi kita. Yang tu yang saya nak bawa tu. Sebab kadang-kadang kita akan rasa kecewa sebab aku tak boleh lah nak pergi sembahyang kat masjid. Okay, anak-anak kita yang umur bawah 18 memang lah sebab tak boleh masuk masjid kan. Sebab kalau tak ada vaksin kan. Kalau tak ada vaksin tak boleh masuk masjid. Jadi mungkin suasana tu tak dapat dirasai dekat masjid dan seumpamanya. Ada orang kata mungkin ada orang tua yang tak nak ambil vaksin tak boleh nak pergi masjid dan seumpamanya. Jadi macam mana nak garap afdal tu kepada apa yang mereka boleh buat. Okey, yang pertama sekali bila kita tengok tentang Quran memang betul. Itulah yang paling afdal di dalam bulan Ramadan bila kita bersama dengan Al-Quran. Kita tengok Imam Malik meninggalkan kuliah-kuliah hadisnya untuk fokuskan diri dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau kita tengok Imam Syafi'i, bagaimana dia mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam Ramadan without fail. Setiap tahun 60 kali. Masa dia itulah keberkatan masa. Ya, keberkatan masa dengan orangnya. Yalah, dengan Imam Syafi'i lah kan. Yang kita mengaku je mazhab Syafi'i tapi perangai tak menjadi imam. Jadi salah juga kan. Maknanya Quran tu benda yang paling utamalah. Yang kedua, apabila kita letakkan tentang solat sunat, itu integrasi yang ada dalam bulan Ramadan. Puasa itu sendiri adalah ibadat yang juga terafdal pada bulan Ramadan dan sebagainya. Persoalannya, kalau kita apakah yang dianggap paling padu sekali, paling best sekali? Kalau dengan Quran ni apa? Nombor 1 tertinggi adalah tadarus. Maksudnya kita membaca, ada pihak yang mendengar dan dalam masa yang sama kita mempelajari. Ini paling best lah. Kalau siapa-siapa boleh buat, boleh buat macam mana? Macam mana cara nak buat? Cara nak buat tu sekaligus ke? Ataupun boleh dipecah-pecah? Sebab tu kalau kita kata, mesti dalam satu majlis, dia berat. Sebab kita tak boleh buat, tak boleh. Masa kita mungkin tak sempat nak buat. So, apa yang kita boleh buat adalah, mungkin kita buat ketiga-tiga perkara tersebut, kita baca dengan orang ataupun kita baca sendiri. Tetapi yang baca sendiri ni pastikanlah dia memang boleh dan dia biasanya orang yang dah mahir baca, bila dia baca dia tersilap tu dia boleh rasa dia silap. Okey? Itu berdasarkan kepada tabiat lah, orang dah biasa, dah tahu. Saya teringat loh masa tanya almarhum arwah ayah saya dulu, bila tanya kat dia, abah hafal ke semua? Anak pun tanya soalan, anak pun tak hafal Quran, hafal kelar tu semua kan. Kita pun tanya dia, abah hafal ke tak? Yang abah tegur cek ni salah, abah tahu cek salah mana? Dia kata tak, pasal biasa baca. Tu ayat dia, biasa baca.
Jadi biasakan at-ta'awud bil Quran. Mana ta'awud nafsaka bil Quran. Mana kita biasakan diri dengan Quran, kan? Bila dah biasa dia alah bisa tegal biasa. Dah jadi okeylah. Dia jadi macam macam tersilap aja. Macam silap-silap boleh tegur orang pula. Sebab apa? Sebab memang sentiasa kita bersama melazimi Al-Quran. Okay? So yang pertama tu yang pertama. Yang ketiga tadabbur. Tadabbur nak buat masa bila? Tak kisah, sekarang ni lagi mudah nak tadabbur. Boleh buka YouTube, kan? Boleh buka apa semua, ada tadabbur dan sebagainya. So kita dapat mengambil pada mana-mana aspek dalam kehidupan kita, sesibuk mana pun, sekurang-kurangnya kita dapat buat benda tu. Jadi saya nak bawa afdal ni, perkara yang terbaik adalah perkara yang boleh kita lakukan. Pertama sekali yang ikut nas tu, betul? Itu nombor satu. Nombor dua, kalau tak boleh nak buat, la yudraku kulluhu la yudraku julluhu, benda tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. So kita buat dalam situasi kita. Okay, for our own situation, apa yang terbaik untuk kita masa tu? Masa kita buatlah yang tu. Kan? Untuk solat, kita kadang-kadang penat. Okay, solat yang, contohlah, solat sunat kan? Kita penat. Ni tengah hari panas, mungkin tak larat. Kita sembahyang fardu, kita berdiri. Solat sunat kita duduklah. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan al-ibratu bil amal. Maknanya ibrah kita tu, kita nak dapatkan amalan tu. Nak dapatkan amalan tu. Kadang-kadang kita nakkan contoh orang dah terlewat pergi masjid. Terlewat pergi masjid, dia tak sembahyang lagi 2 rakaat. Kalau kata nak pergi masjid subuh, dia tak sembahyang lagi 2 rakaat sebelum subuh, kan? Dia nak tunggu sampai masjid. Okey, nak tunggu sampai masjid ke? Kena sembahyang dulu. Hari ni kita bawa sajadah, sembahyang pi lah tak mana pun, kan? Betul tak? So, sembahyanglah dulu. Tak apalah kat mana-mana pun, walaupun tak sampai ke masjid lagi. Itu maksudnya. Kita ambil benda yang kita boleh buat ketika itu, itulah yang terbaik untuk kita. Jadi saya nak luaskan sikit, mungkin panjang sikit jawapan ni sebab nak habis masa sampai 8 suku supaya tak ada soalan lain. Sahabat-sahabat. Jadi tak ada, sebenarnya begitulah. Saya cuba nak luaskan sebab kadang-kadang kita terlalu menyempitkan sehingga menyukarkan kita. Allah Ta'ala tak nak yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah SWT nakkan kemudahan pada kita dan tidak mahukan kesusahan. Kalau ibadat kita rasa susah, macam mana? Syariat bukan datang untuk menyusahkan. Jadi insya-Allah moga-moga Allah senangkan kita dan berikan jalan terbaik dalam amalan yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih. Itu sudah 8 suku. Kalau ikut jadual memang kita akan habiskan pada 8. Alhamdulillah. Tapi kalau ada soalan lagi, boleh lagi Pak Ustaz. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, insyaAllah kita tangguhkanlah. Cikgu insyaAllah. Silakan. InsyaAllah ada ni. Tak ada dah kot, Amal Zam. Okey lah tu. Puasa-puasa ni disarankan kurang bercakap. Tu yang saya tak tanya soalan. You tak nak cakap. Kalau macam tu saya dengan Ustaz Ismail tak boleh lah. Minggu depan kena kita kuliah bisu. Tak boleh cakap. Allah. InsyaAllah. Baiklah. InsyaAllah setakat ini saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung siri kuliah kita pada minggu hadapan insyaAllah. Jadi sebelum kita tangguhkan, saya ceritakanlah menjemput Ustaz Husni untuk bacaan doa. Silakan. Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين ونبهنا فيه عن نومة الغافلين وهب لنا أجرمنا في يا إله العالمين واعف عنا يا عافيا عن المجرمين. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا بما ينفعنا. اللهم علمنا bima yanfa'una warzuqna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan pada hari pertama dalam bulan Ramadan ini, ya Allah, agar Engkau kurniakan kami dengan kesabaran, Engkau kurniakan kami dengan kekuatan. Ya Allah, tanpa-Mu ya Allah kami tidak berdaya untuk melaksanakan ketaatan. Justru bantulah kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk kami melaksanakan ketaatan dan kekal dalam keadaan melaksanakan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Bantulah kami dalam memugar makna ketakwaan dan keimanan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, berkatilah kehidupan kami, ibu bapa kami, guru-guru kami, semua yang kami kasihi, sahabat handai, rakan taulan dan kaum kerabat serta keluarga kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami dan dosa mereka ya Allah. Berkatilah kehidupan kami dan kehidupan mereka ya Allah. Naungilah kami dan mereka dengan payungan dan naungan-Mu ya Allah, agar kami dapat berjalan di bawah teduhan-Mu sehingga kami dapat bertemu dengan-Mu dengan membawa segala amalan untuk dipersembahkan secara yang terbaik di hadapan-Mu di akhirat kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Ustaz Husni. Jadi tanpa untuk memanjangkan lagi sesi pada kali ini, mana sama-sama kita tangguhkan sesi kuliah pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafar. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.